Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi kesempatan diberi ruang pada pagi ini. Saya pun ingat-ingat tak sempat dah pagi ni rupanya. Sebab saya bertolak daripada Kelantan semalam. Petang lah, daripada petang lepas mengundi tu aku balik sini dengan hujan semua sekali. Alhamdulillah sampai tengah malam. Alhamdulillah pagi ni insyaAllah bolehlah kita sama-sama berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang merujuk kepada manusia. Hakikatnya kalau kita lihat, tanda kiamat ini memang Nabi SAW telah nyatakan isyaratnya banyak kepada manusia. Supaya manusia itu memahami, supaya manusia itu melihat keadaan persekitaran kehidupan itu sendiri. Kerana setiap tanda-tanda itu memang tidak boleh lari daripada manusia. Kalau kita ingat sebelum ni kita telah bicarakan tentang bagaimana ibu melahirkan tuannya. Itu merujuk kepada tanda kiamat yang berkait dengan manusia. Dan ini pun kita akan melihat kepada tanda kiamat yang berkait dengan manusia, khususnya kepada wanita. Kenapa wanita? Iaitu bagaimana Nabi SAW menyatakan bahawa di antara salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat ini, iaitu berfashion tetapi telanjang. Ayat ini kalau kita lihat nampak macam, ganas sangat tu. Berfashion tetapi telanjang. Tapi itu hakikatnya. Sebab bila mana kita lihat kepada keadaan masyarakat hari ini, maka pasti kita akan dapat melihat persekitaran kita sendiri. Ibu-ibu, ayah pergilah ke mall, pergilah keluar sana melihat bagaimana fashion-fashion remaja-remaja pada hari ini ataupun retua-retua pada hari ini. Berbeza sungguh dengan pakaian-pakaian yang kalau kita nak menilai kepatuhan dari syariat itu, makin lama makin tak ada. Makin lama makin kurang. Walaupun ada mereka yang betul-betul menjaga, tapi hakikatnya tak ada. Kalau kita tengok lepas COVID ini, masih ada lagi lah yang pakai mask, menutup muka, wajah muka, tapi pakaian lain atau ruangan-ruangan lain, anggota-anggota tidak ditutup dengan sempurna. Jadi itu antara bayangan yang Nabi SAW berkata kepada kita, berfashion, tetapi dalam keadaan telanjang. Maksudnya berfashion tapi menampakkan seluruh anggota tubuhnya. Menampakkan bentuk tubuhnya. Menampakkan segala-galanya yang membolehkan orang yang tak sepatutnya melihat anggota tubuh badannya. Tidak nafikan, bukan setakat untuk wanita sahaja, tapi untuk lelaki juga. Contoh lelaki, dia sadar, pakai baju ketat, menampakkan zahirnya keadaan masa-masa dia dan sebagainya. Tapi bagi seorang perempuan, bila mana melihat lelaki, dia tidak ada melihat sebagaimana orang lelaki melihat pada perempuan. Sebab aurat wanita itu keseluruhannya itu aurat kecuali muka dan tapak tangan. Jadi itu gambaran utama yang baginda Nabi SAW menyatakan kepada kita, berfashion di akhir zaman, tetapi menzahirkan keadaan sebagaimana tidak berpakaian ataupun telanjang. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara tanda telah dekatnya hari kiamat adalah bila wanita sudah tidak mengikut syariat agama yang ditetapkan. Bahkan lebih mengutamakan fashion yang telah terkeluar daripada adab dan tata susila yang diterapkan oleh Islam. Kita lihat fashion-fashion kita ni daripada satu zaman kepada satu zaman lain tu berubah dengan cepat. Kalau zaman 60-an, bagaimana keadaan pakaiannya? Dulu zaman 60-an, 70-an itu tak adalah tudung sebagaimana kita lihat pada hari ini. Dulu letak selendang sahaja. Gambaran begitulah. Kemudian datang tudung berlilit-lilit dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah itu tudung. Itu adalah satu simbolik untuk menutup aurat. Kerana pemakai tudung ini tidak wajib, yang wajibnya menutup aurat. Walaupun dia ni memakai tudung, tapi aurat di bawahnya buka, dia tidak jadi satu keadaan yang baik. Kerana yang menutup aurat itu adalah yang terbaik. Tak kira nak pakai tudung macam mana. Kalau kita lihat bagaimana fashion-fashion orang, belah-belah Arab ke belah-belah, dia menutup. Dia bahawa istilah menutup aurat itu menutup segala aurat mereka. Bahkan dia menzahirkan itulah keadaan yang sebenarnya. Tapi hakikat kita ini kadang-kadang kita melihat. Ini saya minta maaf lah kalau ada yang terasa lah. Kadang-kadang kita pakai tudung. Pemakai tudung kita itu pada wanita. Tudung cantik semua sekali, tetapi tudung itu sekadar meletakkan tudung di atas kepala. Tidak menutupi dada, tidak menutupi belakang dan sebagainya. Sedangkan itulah perkara-perkara mata-mata kalau kita lihat bahasan dalam kitab Al-Halal wal-Haram fi Islam oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi. Menjelaskan sendiri bagaimana keadaan-keadaan pakaian itu yang mana mata-mata lelaki ini akan tepat memandang ke arah bentuk wanita itu. Itu yang perlu dielakkan, itu yang perlu ditutupi. Hatta kalaulah pakaian tersebut elok, pakai jubah. Apa kata pakai jubah? Tak ada masalah pakai jubah. Tapi jubah tu kain stres. Kain melekat. Jadi tak boleh.
pakai jubah tapi jubah itu tidak menutup seluruh anggota tubuhnya, menzahirkan ruangan-ruangan atau lekuk-lekuk tubuh yang tidak sepatutnya dilihat oleh orang-orang yang tak sepatutnya dilihat. Contoh kita katakan dahulu kita popular dengan kain solat atau telekung yang kain apa, kain satin ke apa tu, saya tak ingat tu. Kain telekung tu solat, tak ada masalah nak solat dalam ruangan muslimah saja, tapi bila balik surau bersama-sama, contoh kita ambil pada bulan Ramadan lah. Bila balik Ramadan, balik berbondong-bondong balik daripada solat-solat tarawih. Keadaannya tadi elok pergi solat tarawih, tapi bila balik dia keadaan pakaian begitu, dia menzahirkan tubuh badan, dia melekat. Kain telekuk itu melekat, kain likra, masih puan. Kain likra, dia melekat di tubuh tu. Jadi itu kalau kita pakai seorang-seorang tak ada masalah. Tapi kalau kita pakai kemudian kita keluar daripada dewan solat tersebut yang menzahirkan kita kepada lelaki yang lain, maka itu kita kena elak. Tukarlah kepada telekuk-telekuk yang lebih longgar lah dan sebagainya. Itu kena elak, kena perhatikan. Walaupun nampak macam kain semayang kot. Semayang ada kaedah dia. Pakaian yang tepat dan menutup aurat. Tapi untuk kita keluar daripada tempat kita solat dan bertemu dengan masyarakat luar dan sebagainya, kena jaga pemakaian kita. Walaupun pakaian kita kena elok di hadapan orang lain. Okay? Baik. Ini adalah rentetan daripada banyaknya portal-portal pembelian secara dalam talian. Kita tengok banyak pakaian-pakaian, banyak fashion-fashion yang kita lihat pada hari ini yang mudah untuk kita beli. Daripada dulu tak adanya portal dalam talian, kemudian ada Shopee, ada Lazada, ada macam-macam lah fashion-fashion terkini. Hatta hari ini orang boleh beli secara online. Okay, dalam Facebook ke, dan TikTok ini pun ada orang boleh beli secara online dan sebagainya. Itu menzahirkan keadaan bagaimana orang dah mula boleh membeli pakaian-pakaian tersebut dalam keadaan yang paling mudah. Dan pakaian tersebutlah kalau kita lihat, dia adalah diambil daripada at-ta'assur bil gharb, diambil daripada luar. Bagaimana pakaian-pakaian itu diambil daripada luar dan kita pakai hari ini. Atau kalau kita lihat pakaian yang baju nampak besar, tapi dia tidak melabuhkan bahagian bawah dan sebagainya, itu antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Ya, ini adalah sebagaimana yang Nabi bagi tahu kepada kita, iaitu tanda hari kiamat fashion tetapi telanjang. Okey, baik. Jadi perkara ini telah mula berkembang dengan pantas apabila portal-portal pembelian dalam talian telah mengeluarkan fashion-fashion terkini yang nyata terkeluar daripada syariat Islam. Jadi perkara ini sebenarnya dinyatakan oleh Nabi SAW tentang perilaku manusia akhir zaman, khususnya wanita apabila melibatkan pakaian mereka. Nabi SAW bersabda, pada umatku yang akan datang, ini Nabi bagi tahu ketika Nabi masih hidup, itu pada umatku yang akan datang. Hari inilah akan ada orang-orang lelaki yang naik pelana kuda yang menyerupai pelana unta. Satu. Lalu turun di pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Rambut kepala mereka bagaikan bunggul unta yang tinggi. Maksudnya sanggulan tinggi. Laknatlah mereka kerana mereka ialah wanita-wanita terlaknat. Kalau di belakangmu, sesudahmu nanti masih ada umat-umat lain, nescaya wanita-wanita kamu akan melayani wanita-wanita mereka sebagaimana dahulu kamu dilayani oleh wanita-wanita bangsa-bangsa sebelum kamu. Gambaran daripada hadis ini, pertama sekalinya, kita akan lihat bagaimana orang-orang lelaki ni akan naik pelana kuda yang menurut pelana unta. Wallahualam bagaimana penafsiran tentang ini. Tetapi yang digambarkan di sini, wanita-wanita mereka nanti akan berpakaian tetapi umpama telanjang dan rambut mereka itu bagaikan bonggol unta. Macam bonggol unta macam tu, tapi nak gambarkan sanggulan di atas kepala itu, rambut itu. Kita nampak Allah, biar tak ada isu lah aku nak sanggup rambut basah dan sebagainya, rambut panjang dan sebagainya. Tapi dia menyebabkan mata orang yang tak sepatutnya melihat kepada bentuk itu, lekukan tu, rambut tu. Ya, rambut tu. Jadi itu antara benda yang Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu secara jelas bahawa mereka itu rambutnya bagaikan bonggol unta yang tinggi. Tinggi sanggulan tu. Bahkan hari ini ada mereka yang rambutnya memang tak lebat dan tak panjang. Mereka beli alat ataupun bentuk yang macam menggambarkan dia ni tingginya
panjangnya rambutnya itu. Itu pun tak boleh. Itu benda yang telah Nabi bagi tahu. Laknatlah mereka. Kerana mereka itu wanita yang memang tak boleh pakai itu. Sebab kalau pakai juga menzahirkan keadaan orang lelaki nak tengok. Itu nature-nya. Nature Nabi beritahu kepada kita. Ini hadis riwayat Ahmad. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan wanita akhir zaman yang berpakaian sehingga setiap jenis fashion yang dikenakan pasti akan menarik mata-mata lelaki untuk melihatnya. Mata-mata lelaki untuk melihatnya. Itu normal. Akan diperlihatkan. Perkara ini lihat menjadi trend lah. Dilihat daripada sehari ke sehari dia menjadi trend. Khususnya wanita yang berkejaya. Yang mana apabila dia yang berkejaya, dia akan berhias sebaik mungkin untuk dilihat bergaya, dilihat cantik, berbling-bling, akan pejabat dan sebagainya, yang akan menzahirkan kecantikan itu kepada orang lain di pejabat. Sedangkan di rumahnya, itulah baju dia. Itulah baju tidurnya, itulah baju masaknya, itu baju kemas, itulah bajunya kat rumah. Tapi bila nak pejabat, bajunya bertukar-tukar. Berfashion-fashion sangat-sangat cantik. Itu pasti menarik mata-mata lelaki-lelaki yang berada di luar sana. Itu normal kita lihat pada hari ini. Itu normal. Itu perkara yang perlu kita nilai diri kita dan kita lihatlah orang lain macam mana keadaannya. Contoh kalau kita katakan, kita pergi ziarah rumah dia. Kita duduk dengan dia kat pejabat tengok, weh kau ni cantik suruhlah kat pejabat. Nampak ayu dan sebagainya. Pergi rumah dia, macam ni je pakaian. Selekehnya dengan suami macam tu. Suami pun sama juga. Kadang-kadang kita relatekan balik lah. Wanita macam tu, isteri macam tu. Kalau wanita ke pejabat cantik, bergaya semua sekali, lelaki pun sama. Pergi pejabat dengan handsome, berkemas. Tapi dekat rumah, apa pakai? Kain pelikat, baju t-shirt kosong. Itu perkara yang menyebabkan dia akan reflect kepada orang yang melihatnya di luar sana. Ya, isteri orang melihat suami orang. Ya, suami orang melihat isteri orang. Dia akan jadi satu konflik yang besar. Yang mana kalau kita lihat nanti, masuk bab yang kedua, iaitu perzinaan. Itulah perzinaan mata yang besar yang berlaku pada akhir zaman ini. Okay? Baik. Jika fashion tersebut sebenarnya, salah kena fashion ni. Kata, sudah tak ada fashion. Ini maksudnya esok, jabat ni pakai baju hitam, jubah hitam ni. Jubah hitam tu ditang macam berkabung semua. Apa tak ada fashion? Tak. Islam tidak melarang umatnya untuk dilihat cantik. Namun bila melampaui batasan, itu ditegak oleh baginda Nabi SAW. Islam tak larang. Memang Islam sukakan kecantikan. Menampakkan umat Islam ni bergaya. Kalau tak nak bergaya, Allah, umat Islam ni macam orang nak mati. Tengok berkabung baju hitam je macam tu pakai. Tak ada pattern langsung. Tak ada. Islam menampakkan keindahan dan kecantikan. Tapi kalau melampau sangat, maksud berlebih-lebihan, melampaui batas, itu yang ditegak oleh baginda Nabi SAW. Maksudnya, kalau contoh kita katakan keluar pejabat, ini kita punya pakaian kita dengan keluar dengan suami dan sebagainya, ini pakaian kita yang mana lebih cantik daripada pakaian ke pejabat. Sebab mata nak melihat itu adalah suami kita tu. Ataupun kalau suami, mata nak melihat itu isteri kita tu. Jadi bila mana keluar ini, biarlah bergaya. Keluar bersama isteri dan keluarga, keluar dekat lain bergaya. Supaya mata kita akan menjadi indah melihat pasangan-pasangan masing-masing. Bukan kita memperindahkan diri untuk orang lain di luar sana. Baik. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, maksudnya, ada dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat sekarang. Iaitu kaum yang membawa cemeti seperti ekor lembu untuk memukul manusia. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya dan rambutnya disanggul seperti burung unta yang condong. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga, padahal bau syurga itu dapat dicium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Nabi beritahu. Daripada hadis ini, baginda beritahu bahawa dua ahli neraka yang Nabi belum pernah lihat lagi. Iaitu satunya yang jenis orang yang bawa pemukul atau penyebat yang macam ekor lembu tu. Yang menyebat orang tu. Yang memukul orang tu. Yang dahulu sekarang dah adalah benda tu. Yang macam dia memukul hamba-hamba dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita dah adalah yang gulung-gulung tu. Macam tu. Yang keduanya itu wanita-wanita yang mana berpakaian tetapi telanjang. Pakai pakaian tetapi telanjang. Dan dia berjalan berlenggak-lenggok. Menggoyangkan bahu dan punggungnya. Dan rambutnya disanggul seperti burung unta yang condong. Ini perkara yang sangat-sangat kita kena lihat. Sama diri kita ke,
anak kita ke atau ahli keluarga kita ke, tengok, perhatikan bagaimana cara mereka persembahkan badan mereka itu. Nak persembahkan macam mana? Cara kita bertemu, kita keluar pergi pasar ke, pergi mana-mana ke. Jangan kita ni membuatkan badan kita tu menggoda. Jangan berlenggak-lenggok sangat. Hari ni kalau kita nak tengok benda yang tengah hot atau tengah yang berat sekarang ni dalam TikTok lah. Ya, TikTok hari ni, Allah tak tahulah nak cakap macam mana. Dia jadi trend. Kenapa wanita-wanita TikTok suka berjoget dalam tu? Itu pasti akan menjurus kepada hadis ini, iaitu menggoyangkan bahu dan punggungnya dan rambutnya dan sebagainya. Menzahirkan keseluruhan kepada orang yang bukan sepatutnya dilihat. Jadi itu antara yang Nabi beritahu. Dan mereka tak akan masuk syurga. Bau syurga pun tak boleh. Sebab dia dah tahu dah perkara itu tidak dibolehkan, tetapi dia sengaja menzahirkan perkara itu kepada orang yang tak sepatutnya melihat perkara-perkara itu. Jadi hadis-hadis ini merupakan sebahagian daripada mukjizat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan oleh baginda Nabi yang terjadi pada sebelum ini dan lebih-lebih lagi pada zaman akan datang. Maksudnya perkara itu zaman Nabi mungkin dah ada sedikit sebab, tapi hari ini dia dah berleluasa. Dia dah berleluasa dan kita lihat memang cukup banyak hari ini berlaku perkara-perkara menyebabkan pakaian-pakaian khususnya wanita. Walaupun lelaki pun ada, tapi dia tidak menjurus kepada lelaki semata-mata lah, tapi nampak lebih kepada wanita. Nabi SAW menamakan kumpulan wanita ini seperti wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Perkara ini disebabkan oleh mereka mengenakan pakaian, tetapi pakaian tersebut tidak berfungsi sebagai benteng bagi menutup aurat mereka. Pakaian ni, fungsi dia utama adalah menutup aurat. Itu pakaian. Kalau kita lihat orang asli dahulu semua sekali, dia tak ada pakaian yang lengkap. Atau pakaian mereka tu hanya menutup apa yang sepatutnya tutup saja. Depan dan belakang itu saja. Itu pakaian orang dulu. Maksud pakaian itu menutup aurat. Kita tahu fungsi pakaian. Jadi, bila mana digambarkan mereka ini tidak menutup aurat dan menggambarkan telanjang, tetapi yang paling teruk adalah disebabkan oleh keseluruhan aurat mereka tidak ditutup. Tak tutup aurat tu. Jadi jelas kepada kita bahawa pakaian yang sepatutnya menutup aurat, akhirnya tidak menutup aurat. Tidak menjadi benteng kepada aurat itu ditutup. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Halal wa Haram fil Islam oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qadawi, di antara ciri-ciri pakaian yang dikatakan pakaian tetapi telanjang, pertama yang nipis. Pakaian itu nipis. Pertama sekali, pakaian itu nipis. Tebal contoh pakaian itu longgar, tapi nipis. Sampai kan kalau orang lalu, ini ada baju kat dalam, ada inner kat dalam ke macam mana ni? Macam dah nampak kulit. Nipis. Baju itu jarang. Jarang macam mana? Contoh, benda ini kita tak boleh nak katakan nak judge secara direct, tapi kita akan lihat sebagai kita pembeli. Kita nak beli baju, tengok dulu, pegang dulu. Kalau kita lihat baju itu tidak menampakkan tangan kita kat dalam ini, maka baju itu tebal lah. Tapi kalau kita letak kat dalam baju ni, nampak kita punya jari, maksudnya tangan itu, jari kita itu adalah nipis lah. Maksudnya pakaian yang kita beli itu adalah nipis. Ataupun contoh kita katakan, kita ada pakaian, kita berjalan, kemudian pakaian tersebut kena cahaya matahari yang terang. Bila kena cahaya matahari, nampak bayangan tu. Pada itu, di antara salah satu ciri pakaian nipis. Tapi ini dia susah kita nak kawal lah. Tapi yang paling mudah sebelum kita beli pakaian tersebut, pastikan dia tebal. Dia tebal. Kita pegang tu, tidak menampakkan lah kita punya tangan kita kat dalam baju kita tu. Okay. Kemudian, ketat. Yang kedua ketat. Yang tadi nipis. Yang kedua ketat. Ketat maksudnya pakaian tersebut memang menzahirkan bentuk tubuh badan tu. Ni sama, lelaki ke perempuan pun sama. Pakaian yang ketat. Hatta kita lihat pakaian ni, dia, sebab itulah kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mentakdir lelaki dan perempuan ini keadaan tempat yang berbeza. Dalam contoh bab solat, saf solat. Lelaki kena duduk depan. Semakin depan semakin banyak pahala. Perempuan semakin belakang semakin banyak pahala. Sebab itu dia punya kaedah dia. Orang lelaki bila mana berada di hadapan solat, wanita di belakang. Wanita melihat lelaki tak ada masalah. Dia tak ada rasa macam gelora nafsu itu timbul. Tapi kalau ditakdirkanlah tiba-tiba wanita jadi imam solat, lelaki di belakang.
Saya rasa habis jadi celaru habis bacaan tu. Bila mana melihat, walaupun wanita ketika itu makan telekung dan sebagainya, tapi tak boleh orang lelaki di belakang. Bila di belakang dia tak boleh melihat. Melihat, tengok semua sekali. Habis rosak solat dia tu. Jadi sebab itulah kalau kita lihat di universiti dan sebagainya, memang kalau struktur pelajar-pelajar itu, memang pelajar lelaki duduk depan. Pelajar lelaki tak boleh duduk belakang. Secara belakang dia akan melihat semua. Mata dia akan melihat semua. Depan, atas, bawah. Dia akan melihat semua. Jadi kena duduk depan. Nak mengawal mata dia tu. Mata dia daripada melihat perkara-perkara yang tak sepatut dilihat. Jadi yang kedua tadi itu berkaitan ketat. Ketat itu sensitif dan kita kena tahu tahap ketat tu macam mana. Kalau kita ni saiz kita saiz L, saiz S contohlah, saiz S, jangan kita ambil saiz S juga, kena ambil saiz M. Baru dia akan dapat longgar sikit. Kalau badan kita saiz S, kita ambil saiz S, memakan fit tu lah. Bila fit betul, dia akan menzahirkan tu badan kita tu. Sama lelaki juga. Kalau badan kita ni saiz S, tiba-tiba kita nak pakai saiz S juga, memang baju ketat. Dan itulah salah satu antaranya menyebabkan bila solat baju terangkat ke belakang dan sebagainya. Itu salah satulah. Okay. Baik. Yang ketiga adalah singkat. Yang singkat pertama, nipis, ketat. Yang ketiga singkat. Singkat ni menunjuk pada apa? Baju itu memang dia beli tu memang singkat. Singkat bawah. Dan tangan pun hari ini kita ada baju-baju yang lengan 3 suku. Okay. Untuk pakaian di rumah, dipersilakan, tak ada masalah. Tapi untuk keluar, bekerja, tukarlah pakaian lain. Sebab bila mana kita pakai baju singkat, 3 suku, dia akan menzahirkan separuh daripada lengan kita ni. Hatta kita pakai inner dalam, pakai inner kat dalam, pakai stongeng kat dalam tu, pakai. Tapi dia sebenarnya, dia menzahirkan kita punya lengan kita ni. Ini mendalam kalau kita jumpa orang sufi dan sebagainya, memang dia tak benarkanlah kita pakai macam tu. Walaupun hakikatnya boleh je. Tapi untuk menjaga kemaslahatan itu, carilah yang lebih sesuai. Okay? Singkat bawah. Bawah tu singkat. Maksudnya baju dia ni singkat. Paras pinggang je baju tu. Menutup paras pinggang je. Yang bawah tu menzahirkan pakai seluar ke apa itu. Itu antara singkatnya. Kemudian kain yang singkat dan sebagainya lah. Itu semua menggambarkan kerana baju-baju yang tak mencirikan yang sebenarnya. Yang menzahirkan yang mana dia ini menggambarkan telanjangnya pakaian tersebut. Pakai tapi telanjang. Dan juga pakaian yang menampakkan bahagian-bahagian utama badan wanita dan lain-lain lah. Pakaian tapi menzahirkan semua. Contoh dia dah elok dah. Baju itu dah tebal. Baju itu dah besar, tak ketat. Dan baju itu tak singkat. Tetapi dia tidak menutupi keseluruhannya. Tidak menutupi keseluruhannya. Contoh pakai tudung dan sebagainya. Tapi tudung itu hanyalah lilitan di leher sahaja. Tidak menutupi ke bawah badan dan sebagainya. Jadi itu pun antara benda yang kita kena perhatikan. Perhatikan. Okey, baik. Ada pula pandangan yang bermaksud mereka yang mengenakan pakaian tetapi telanjang ini, iaitu tudung yang dipakainya hanya dililit pada leher sahaja. Maksudnya pandangan kedua kata ini fokus pada tudung sahaja. Maksudnya berpakaian tetapi telanjang ini merujuk kepada tudung yang dipakai hanya dililit pada leher sahaja. Ini pun trend sekarang ni. Pakai tudung, pakai cantik tapi dia tak ada nak laburan ke bawah, dia ambil diikat ke belakang saja macam tu. Itu pun salah satu pandangan lah. Dan pakaian dikenakan ketat sehingga menampakkan bentuk badan wanita tersebut. Disebabkan kelakuan tersebut, golongan wanita ini akan mendapat seksaan di akhirat kelak. Jadi perhatikanlah. Ini perkara yang telah dinyatakan oleh ulama. Bagi Nabi dah beritahu, ulama telah bahaskan dah beratus tahun dah perkara yang sama. Dan inilah benda yang perlu kita ingatkan kepada orang lain. Kita diri kita sendiri, anak kita, kalau kita ada anak perempuan, lelaki pun sama, dengan lebih-lebih sangat pakaian tersebut. Dan kalau ada jalan tangga, kawan-kawan kita yang kita boleh nasihatlah pakaian yang baik-baik. Itu penting. Pakaian itu sangat penting untuk kita nasihati. Khususnya kalau contohlah, kita ada orang yang kita cikgu ke apa ke, kita nasihati mereka, bagi tahulah. Kata kalau boleh pakaian itu pakai yang menutup aurat lah, pakai yang baik. Pakai yang menutup keseluruhan. Kita ni muslimah, kita ni seorang Islam, kita kena jaga aurat kita dan sebagainya. Itu perkara yang perlu kita tegur, kita perlu sampaikan. Untuk mereka buat, pulang. Kita dah lepas diri kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang boleh kita tegur, ilmu kita ada, kita bagi tahu secara umum. Jadi kita ni sebagai seorang yang beragama Islam, yang tahu hak-hak batasan aurat dan sebagainya, maka jagalah pelihara aurat kita supaya kita tidak mendapat
share yang mana Nabi beritahu antara dua golongan yang Nabi nampak dalam neraka. Okey. Baik. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan beberapa sifat wanita antara berpakaian tapi telanjang, iaitu berlengan lenggok dan rambut umpama bonggol unta. Kenyataan baginda ini menggambarkan bahawa situasi yang sedang berlaku pada hari ini seakan-akan baginda dapat melihat apa yang akan berlaku pada masa hadapan ketika baginda Nabi SAW beritahu kepada kita tu. Pada hari ini kita lihat banyak tempat yang digunakan untuk menghias dan melakukan fashion pada rambut dengan pelbagai gaya dan bentuk. Hari ini kita tengok trend pada rambut. Macam-macam hari ini salon macam-macam ada. Sama ada nak buat rebonding ke apa ke, nak buat curve ke apa ke, semua itu ada. Dan ada setengah salon kecantikan yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Walaupun ada sekatan, contoh kata ada had untuk muslimah, ini muslimah belah sini ada penghadang. Masalah penghadang itu okey, yang orang luar tak nampak, tapi pekerja lelaki keluar masuk itu menampakkan aurat kita, itu pun tak boleh. Walaupun ada penghadang, cantik langsir elok, tetapi situ tempat yang sama yang mana pekerja lelaki boleh masuk keluar, itu pun kita tengok balik-balik lah. Okey, keadaan tempat itu. Okay. Kita betul kita nak buat kecantikan, nak gunting rambut dan sebagainya, nak bagi zahir cantiklah kepada suami kita. Tetapi tempat tersebut kita kena perhatikan dan kita kena tanya betul-betul. Adakah tempat ini akan masuk juga staf lelaki ataupun akan masuk juga orang lelaki? Kalau tak ada, boleh buat. Kalau ada, tak payah buatlah. Sebab dia akan menzahirkanlah. Bila kita dah buat, dah buka semua sekali, dah standby dan gunting rambut semua sekali, takkan tiba-tiba orang nak tutup balik, tak ada dah. Jadi kata biar macam tu, dia akan satu keadaan yang tidak elok lah pada kita, menzahirkan aurat kepada orang yang tak sepatutnya. Okay. Kemudian tidak sekadar itu saja, ada wanita tidak puas hati dengan rambut kuning Allah Subhanahu Wa Taala ini, sehingga mereka berusaha untuk menyambung rambut, atau dalam bahasa Arab dinamakan al-wasal. Itu dalam bahasa Arab lah, iaitu mengenakan atau menyambung rambut palsu supaya nampak cantik. Ini ada. Apa gambarannya? Iaitu rambutnya tak lebat, rambutnya jarang, rambutnya pendek, tak tumbuh-tumbuh. Jadi nak menampakkan rambut lebat dan sebagainya, dia sambung rambut palsu. Ini perkara yang ditegah daripada kita buat. Laki pun sama. Laki yang jenis macam rambut yang tak ada rambut atas tu, tiba-tiba letak rambut palsu, itu tak boleh. Tapi kalau dia teknik dia tanam rambut tu lain, itu kaedah lain. Ini teknik yang macam dia tak rambut palsu tu. Dia rambut dia separuh tak ada kat atas ni, dia pergi ambil rambut palsu letak, so nampak handsome sikit. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ataupun al-wasilah, iaitu wanita yang menyambung rambut dengan rambut wanita lain agar rambutnya kelihatan panjang dan menyebabkan orang lain menyangka rambut itu iaitu rambut asal. Dia rambut pendek tapi dia pergi ambil rambut wanita lain, dia sambung, dia panjang rambutnya, dia berkait dengan rambut tersebut, itu pun tak boleh. Okay? Baik, ia dilakukan oleh wanita yang rambutnya nipis atau rambutnya berambut perang, yang menyambungnya. Dia rambut itu nak nampak perang-perang sikit, dia sambung dengan rambut wanita lain. Jadi itu perkara yang tak dibenarkan lah. Okay, kita boleh tengoklah dalam pembahasan ulama ni, perkara ini tak dibenarkan. Jangan kita buatlah. Larangan ini sebenarnya dia bukan larangan yang kosong, tapi ada dalilnya, iaitu larangan tersebut berdasarkan hadis daripada Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, bahawa seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang anak perempuan yang baru menikah. Dia telah terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan rambutnya keguguran. Bolehkah aku menyambung rambutnya dengan rambut palsu?" Lalu baginda Nabi SAW bersabda, maksudnya Allah melaknati al-wasilah, orang yang menyambung rambut, dan al-mutawassilah, orang yang minta rambutnya disambung. Jadi tak sambung rambut lah, walaupun hakikatnya rambut itu gugur disebabkan penyakit dan sebagainya, tak nak sambung-sambung rambut. Biarlah macam tu, sebab Allah telah takdirkan rambut kita begitu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, seorang gadis Ansar baru berkahwin. Dia telah jatuh sakit menyebabkan rambutnya banyak yang gugur. Keluarganya hendak menyambung rambut tersebut dengan rambut palsu. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Allah melaknati orang yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Dia beritahu Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta rambutnya disambungkan. Okay? Hadis riwayat Bukhari. Jadi Imam Nawawi berkata hadis ini secara tegas menunjukkan haramnya menyambung rambut.
Dan laknat untuk wanita yang menyambung rambut atau memakai yang disambungkan rambut secara mutlak. Tak boleh. Jadi berkata macam kena sambung rambut ni, memang tak cantik ni. Tak boleh. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita kena tengoklah berkaitan dengan fashion tersebut. Fashion tidak menjadi masalah, tapi perlu lihat kepada keadaan fashion yang kita nak kenakan tersebut. Pertama sekali, kita boleh fashion merujuk kepada pakaian yang mendedahkan aurat, ketat, nipis, singkat dan sebagainya. Kemudian rambut kita tak boleh kita nak sambung-sambung, nak menampakkan ada bonggol-bonggol, ada sanggung-sanggung besar dan sebagainya. Itu benda yang tak sepatutnya. Okey, baik. Apa yang menyebabkan situasi ini? Dia akan menjurus kepada satu keadaan yang kedua, iaitu bagaimana manusia juga akan diperlihatkan dengan banyaknya berlaku zina. Seperti kita tadi, pertama tadi kita lihat pakaian tetapi terlanjang. Selesai. Yang keduanya dia akan reflect kepada perkara yang kedua, iaitu akan menyebabkan berlakunya zina. Dan di sini kita lihat ada 5 kerosakan zina yang disebabkan oleh manusia ini. Zina ni menyebabkan 5 kerosakan yang besar. Jadi perbuatan zina ini sebenarnya kita lihat semakin lama semakin berleluasa lah. Dahulunya kalau kita lihat orang yang berzina ataupun orang yang kena rogol dan sebagainya, memang satu kampung lah malu. Umpama kita katakan mencoteng arah di muka ibu bapa mereka lah. Tapi hari ini biasa. Perkara yang dah biasa, jadi macam tak ada apa-apa. Saya ingat satu ketika dulu, lepas saya belajar dulu lah, saya balik dulu, adalah satu kes dekat taman saya dulu. Taman ketika saya mula bertapak dulu lah. Jadi ada kes ini, anak jiran tu, dia dikatakan kena rogol. Dikatakanlah, tapi bila di soal siasat semua sekali, bukan rogol, suka sama suka, lama dah dia berkapa dan sebagainya. Jadi bila dia tahu, satu kampung tahu, maka oranglah pergilah tanya kepada mak dia. Kepada mak dia. Jadi apa kes semua sekali? Tak ada apa, semalam kata kena rogol. Lepas tu ke report, tak ada apalah, macam tu lah. Kita dengar pun macam tu jawapan je, macam tak ada apa-apa. Macam jatuh motor ataupun luka sikit, tapi setakat ini perkara besar ni, berkata zina ni, tapi tak ada apa-apa. Dia macam kebiasaan. Jadi kebiasaan bagi buat apa, dah kalau lagu macam mana nak buat, tak ada buat apa lah. Jadi kita rasa Allah Akbar, dah macam biasa dah perkara tersebut. Dia tak jadi macam dulu orang melihat perkara itu perkara yang besar, tapi hari ini dia semakin lama semakin kebiasaan. Sebab apa? Sebab dia dah berleluasa kepada masyarakat. Gambar ini menunjukkan saat hampirnya kiamat berlaku pada kita kerana berleluasanya zina. Dan sifat malu itu semakin lama semakin kurang. Sifat malu disebabkan zina itu semakin lama semakin berkurangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu menghampiri zina, wala taqrabuz zina. Sungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji dan satu jalan yang jahat. Kezinaan perkara yang keji dan jalan jahat. Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang para hamba-Nya daripada melakukan zina dan juga perkara yang mendekatkan diri kita kepada zina. Ini kita mesti tadilah. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sungguh Allah telah menetapkan bahagian zina untuk setiap anak Adam. Dia akan mendapatkannya dan tidak boleh menghindarinya. Maka zina mata dengan melihat. Tadilah zina mata dengan melihat. Melihat siapa? Kalau orang lelaki akan melihat kepada wanita, dan wanita akan melihat kepada lelaki. Tapi kecenderungannya lah bila mana mata lelaki itu melihat kepada wanita. Zina lidah dengan ucapan. Lidah kita ni berfungsi untuk mengeluarkan ayat-ayat yang manis dan sebagainya. Sebab itulah dalam Quran dan surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang Allah mengunci mulut mereka itu. Kalau kita kunci dengan apa? Dia panggil berenggus. Kalau kita pergi kat dapur nanti, lepas habis kuliah lah, pergi kat dapur nanti, pergi kat dapur tengok ada periuk kecil. Cuba periuk tu letak kat muka macam mana. Macam itulah periuk tu. Berenggus, letak dia akan lekat dekat muka kita, kita tak boleh bercakap. Dia kunci mulut kita tu. Dan wa tukallimuna aydihim. Tangan kita akan bercakap ni. Tangan kita akan cakap banyak ni. Tangan kita ni. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki akan jadi saksi ke mana kita pergi. Kaki akan menjadi saksi ke mana tempat kita pergi. Jadi pertama itu tadi mata akan jadi saksi, mata akan melihat zina mata. Kemudian lidah kita akan
berkata-kata. Lidah akan menjadi zina. Okay? Kemudian zina hati dengan membayangkan dan merasakan syahwat. Itu pun sama. Lidah hati. Hati kita ni bergelora. Melihat wanita, melihat lelaki, dia akan bergelora. Jadi itu zina hati. Sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakan. Jadi dia akan reflect kepada kemaluan kita dan sebagainya. Itu perkara yang Nabi bagi tahu kepada kita lah. Jelaslah maksudnya jangan mendekati. Jadi zina mata ke, zina lidah ke, zina hati ke, jangan mendekati. Jangan mendekati zina tersebut. Dalam Quran Allah bagi tahu wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Menunjukkan bahawa semua sarana yang bawa kepada zina seperti pandangan mata, sentuhan, berkelawat adalah haram dan perlu dijauhi. Jadi situasi ini dia akan berulah daripada terjebaknya dalam keadaan yang lebih buruk. Kalau kita dapat elak mata kita, pendengaran kita contohnya, lidah kita dan sebagainya, maka dia akan mengelakkan daripada perkara-perkara yang lebih buruk. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81 bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Ini perkara keji juga. Iaitu sesama lelaki ataupun panggil gay lah. Lelaki gay ataupun kalau perempuan lesbian. Ibnu Katsir juga menyebut bahawa perbuatan keji ini tidak pernah menjadi adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Allah telah fitrahkan lelaki dan perempuan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul kabir. Wahai manusia, aku telah jadikan kamu lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Jadi bila lelaki dan perempuan saling melengkapi. Ini yang berlaku pada zaman Nabi Lut, di mana kecenderungan kepada lelaki perempuan tak ada. Lelaki ni cenderung pada lelaki. Bukan lelaki cenderung pada perempuan, dia terbalik macam tu. Ada satu kisah yang benar berlaku lah. Yang diceritakan oleh sahabat saya juga. Iaitu satu ketika dahulu, bagaimana seorang lelaki ini, dia menzahirkan, dia nampak lembut lah. Nampak lembut dan sebagainya. Jadi dia kata dekat hostel mereka tu zaman dulu, dia kata bilik air tu kan atas tu boleh nampak kan, macam dia tak ada tutup atas tu. Jadi bila hotel lelaki, dia tak ada masalah lah, orang lelaki mandi macam biasa lah. Tapi tiba-tiba dia rasa macam tiap-tiap hari ada orang mengintai dia. Rasa orang mengintai. Dia kata macam, siapa mengintai ni? Jadi mula firasat dia sama ada hantu ke, macam itulah, dia bilik air. Ni hantu syaitan ke apa ni? Atau manusia. Lama-kelamaan benda tu macam, betul ada orang mengintai lah. Jadi sekali dia pasal perangkap, memang dia tahu. Rupanya kawan satu roommate dia lah mengintai dia mandi. Rupanya lelaki itu gay dan lelaki itu memang dia tak boleh melihat bentuk badan orang lelaki. Kawan dia tak boleh. Bila mana contoh dalam rumah tu, dalam hostel, bila mana kawan dia itu buka baju, dia tak boleh tengok. Dia beritahu, buka baju lah mana, tak pakai baju. Kalau dia kata contoh pergi bercuti, pergi mandi terjun, dia tak boleh tengok orang lelaki yang mandi tanpa pakai baju. Nafsu dia lain. Tapi kalau dia berada dengan wanita-wanita, tak masalah. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak boleh tengok orang lelaki. Itu pelik. Okay, baik. Jadi itu antara perkara yang keji yang Ibnu Katsir kata, antara perkara yang tak dibuat oleh orang-orang dulu. Tapi dibuat pada zaman Nabi Lut dan masih ada berlaku pada hari inilah. Okay. Secara bersepakatnya, ijma' kata bahawa perbuatan homoseksual ini seperti kaul itu adalah maksiat dan dosa besar. Tapi mereka berbeza pendapat ada hukuman seperti zina atau bukanlah. Maksudnya masuk dalam hukuman zina ataupun bukan termasuk dalam hukuman zina. Okay. Jadi ulama' kata memang itu dosa lah. Dosa dan perbuatan lebih keji daripada zina kerana merosakkan fitrah manusia. Dosa fitrah manusia itu sama-sama di antara lelaki dan perempuan, tapi dia antara lelaki dan lelaki. Okay. Perbuatan zina ini dia berlaku pada hari ini dan dia terjadi dalam keadaan yang terang-terangan sehingga manusia lain dapat melihat. Terang-terangan perbuatan zina itu terang-terangan berlaku pada hari ini. Dan Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda berkata, sungguh aku akan mengkhabarkan kepada kamu di mana kamu tidak akan mendengar daripada suara pun saudaraku. Ketahuilah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda hari kiamat adalah berkurangnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Zina dilakukan secara terang-terangan dan jumlah wanita yang semakin banyak
sedangkan jumlah lelaki semakin sedikit sehingga 50 orang wanita seorang lelaki. Okay. Jadi dalam hadis lain bagi tahu bahawa tersebarnya zina. Hadis riwayat Tirmizi bagi tahu tersebarnya zina. Maksud zina tu tersebar luas. Jadi orang melihat zina itu perkara yang biasa. Baik. Dan Syekh Al-Maghari berkata sesungguhnya zina itu telah nyata keburukannya, bahkan mengandungi pelbagai banyak kerosakan. Di antara kerosakan pertama iaitu perbuatan zina menyebabkan keturunan menjadi porak-poranda. Apabila seorang lelaki merasa ragu-ragu mengenai anak yang dilahirkan, maka lelaki tersebut tidak akan mendidiknya, bahkan seterusnya tidak mahu menguruskannya. Hal itu akan menyebabkan keturunan manusia menjadi sia-sia dan dunia akan hancur. Okay? Bab zina ni Allah banyaklah berlaku di kalangan kita ini. Klien kita ni banyak. Saya pun kadang-kadang mendengarlah 2-3 perkara yang datang tentang perkara-perkara begini. Jadi kita pun saya kata rujuklah pejabat agama. Saya bukan badan autoriti yang mana boleh mengeluarkan keputusan. Tapi nasihat saya, pergilah berjumpa pejabat agama, mintalah nasihat daripada mereka. Ada satu kes tu saya kata, dia tak jumpa, suamilah bagi jumpa tu. Dia kata, saya nak bagi tahu, saya nak minta pandangan lah. Dia kata isterinya dah terlanjur dengan lelaki lain. Dah lama. Dan anak mereka tu, yang 2 terakhir itu bukan anak dia lah. Itu anak daripada lelaki lain. Tapi dia baru mengaku. Dia macam mana saya nak uruskan perkara ini? Saya buntu. Saya kata macam inilah, tuan pergi jumpa pejabat agama. Di sana ada badan kaunseling dan sebagainya. Mereka akan bagilah jalan penyelesaian. Bagi saya tak boleh nak kata apa-apalah. Itu bukan bidang saya. Tapi nasihat saya adalah pergi berjumpa, ambillah manfaat orang-orang hebat di sana. Tengoklah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Itu perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Itu perkara yang besar. Pergilah sana, bicara elok ke sana. Okay? Baik, itu akan merosakkan huru-hara habis keluarga dan sebagainya. Yang kedua, perzinaan akan membuka pintu-pintu huru-hara dan goncangan sama manusia. Terdapat peristiwa pembunuhan yang berlaku berpunca daripada zina. Bila berlaku peristiwa pembunuhan melibatkan seorang bayi atau wanita, maka perlu mengatakan bahawa periksalah dulu latar belakang perempuan yang terlibat. Tak boleh sewenang-wenangnya tiba-tiba kita nak judge, kita nak secara direct judge, kita tak boleh. Kita kena periksa dahulu latar belakang yang terlibat. Okay. Kemudian yang ketiga, wanita yang sudah terkenal dan masyhur sebagai pelacur akan dipandang kotor oleh setiap lelaki yang waras sehingga tidak akan berlaku kemesraan antara perempuan seperti itu dengan suaminya. Oleh itu, ketenteraman dan keserasian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai kasih sayang sama manusia tidak akan tercapai. Okay. Baik, yang keempat adalah tujuan kaum perempuan diciptakan ini bukan sekadar pemuahan nafsu syahwat lelaki semata-mata. Bahkan mereka dijadikan sebagai pelengkap kepada kaum lelaki dalam mengaturkan urusan rumah tangga, mempersiapkan tugasan-tugasan, makanan dan sebagainya. Kaum perempuan menjadi penjaga kepada dan purus pada anak-anak dan sekaligus menjadi pembantu kepada suami. Jadi tugas-tugas ini dilakukan secara sempurna bila mana adanya sokongan dan adanya bantuan daripada lelaki yang bernama suami. Jadi pasangan itu sangat penting. Jadi bila mana berlaku perzinaan, maka rasa kasih sayang itu tak ada, rasa kepercayaan itu dah tak ada, maka dia akan menyebabkan entiti keluarga itu semakin lama semakin berpecah, anak-anak akan terabai dan sebagainya. Yang kelima, perzinaan merupakan suatu yang sangat keji kerana menyebabkan kepada nasab keturunan. Penyebab kepada nasab keturunan yang akan menjadi kacau bilau yang akhirnya menyebabkan berlakunya pembunuhan. Okay. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata, jika dilihat kepada semua agama samawi, kesemuanya bersepakat tentang pengharaman zina dan menentang dengan keras perbuatan tersebut. Islam melarang keras pemberzinahan kerana perbuatan tersebut akan merosakkan keturunan, keluarga, berlakunya kes pembuangan bayi, menjatuhkan nama baik dan seterusnya memecah belahkan hubungan silaturahim. Tersebarnya penyakit-penyakit dan sebagainya lah. Itu yang berlaku keburukan disebabkan zina. Jadi zina ini dia satu keadaan yang kena kawal. Bermula pada mata, mula daripada lidah dan sebagainya. Kerana kalau salah sudut, dia akan menyebabkan banyak kerosakan berlaku. Jadi oleh itu menjadi kewajipan lah, menjadi kewajipan kepada setiap manusia
khususnya umat Islam untuk memahami tentang punca-punca yang boleh membawa kepada berlakunya zinar, agar kehidupan kita khususnya di akhir zaman ini akan dapat dihindari daripada perbuatan tersebut. Khususnya dia bermula dengan pakaian bagi wanita sampailah kepada penglihatan, pendengaran, lidah dan sebagainya, supaya kehidupan kita ni akan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu sajalah dua perkara yang kita bicarakan pada pagi ini, iaitu wanita berpakaian tapi telanjang dan juga maraknya perbuatan zina merupakan dua di antara tanda-tanda kiamat yang telah berlaku dan sedang berlaku dan akan terus berlaku. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada soalan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka soalan kepada para jemaah. Silakan. Jemaah. Lagi nak bertanya soalan? Okay, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya lah, bagaimanakah caranya kalau kita nak menegur sahabat baik kita untuk menjaga auratnya yang selalu terdedah. Dia pakai tudung lah, baju, tapi tak comply syariah. Okey, baik. Kita ada dua kaedah. Satu kaedah pertama, sekiranya sahabat kita memang kita close sangat. Sahabat karib kita ni memang kita dengan dia ni memang kita selalu bicara dan dia tak ada gap dengan kita lah. Kita senang nak tegur dan sebagainya, itu mudah. Kita bagi tahu direct pada dia. Bagi tahu dia, tudung kamu ni macam tak sesuai. Cuba pakai tudung yang lebih labuh sedikit. Yang mana yang sesuai lah. Kalau kita dengan dia ni direct, kita tak ada apa halangan dengan dia. Tapi kalau kita ni macam, kalau kita cakap menyebabkan dia tersetah hati sebagainya, cuba kita bawa dia kepada satu keadaan, iaitu pergi kuliah ke, dengan kuliah ke, atau kita pergi bawa ke gedung-gedung pakaian yang sesuai ke, tengok cantik pakaian ni, cuba kau pakai mesti cantik. Jadi kita letakkan dia tu kepada keadaan, letakkan keadaan tersebut kepada situasi tu, kepada badan dia tu. Cantik pakaian ni. Cuba labuhkan sikit, makin cantik. Kita memuji dia keadaan tersebut. Itu teknik yang kita boleh buatlah, sebab kita nak menegur secara direct ni, dia manusia juga. Kita cuba betulkan, tapi kalau dia boleh ikut, alhamdulillah. Kalau dia tak boleh ikut, kita tawakuf lah. Kita tak ada buat apalah, sebab kita dah jalankan fungsi kita sebagai seorang kawan, seorang sahabat untuk menegur dia. Sebab perkara pertama dalam kita melihat kepada maksud ini, kita tegur secara direct. Kalau kita boleh tegur secara direct, alhamdulillah kita tegur secara direct. Kalau kita tak boleh tegur secara direct, tak apalah, kita buatlah apa-apa cara yang mana kita boleh bentuk dia ke arah yang lebih baik. Itulah cara dia yang mudahlah untuk kita tegur dia, insya-Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya ada sahabat baik ni, anak dia dah umur 30 lebih. Tapi anak dia ni feminin lah, anak lelaki. Pakai rambut palsu, rambut panjang, bermakeup. Dia ni makeup artist. Lepas tu pakai bra semua. Lepas tu kawan saya ni sentiasa suruh saya nasihatkan dia. Saya kata saya tak ada kemahiran nak nasihatkan. Bawa lah, saya kata pergi jumpa orang pakar ke. Tapi saya pernah tanya anak dia tu. Saya kata, kau ni kau main jantan ke? Dia kata, tak adalah cik. Saya tak sampai macam tu lah. Dia kata, saya walaupun pakai macam ni, dia kata memang saya minat lelaki, tak minat perempuan. Tapi saya tak buat pernah benda keji macam tu, dia kata. Saya cakap dengan mak dia, doa je lah. Buat sembahyang saja, solat hajat, doa. Tapi setiap kali dia akan mengadu lah, macam mana anak aku tu, tolonglah. So just that. Okey, baik, terima kasih Puan. Okey, untuk hal begini memang banyaklah kes-kes berkaitan dengan pemakaian. Memang dia ni kecenderungan dia ke arah itu. Dia suka ke arah macam feminin tadi. Dia suka macam menjadi lembut-lembut dan sebagainya. Tapi tak ada sampai terlibat dengan perkara-perkara keji tu. Tapi yang paling menjarap, sebagaimana yang Puan beritahu, ialah doa ibu lah. Doa ibu supaya dia berubah. Itu saja yang kita boleh buat. Sebab dia, kita nak katakan dia ni tak pandai, dia pandai. Dia cerdik dan sebagainya. Kita nak tegur dia pun dia tahu batasan-batasan, tapi dia kecenderungan dia tu ke arah itu. Jadi perkara pertama kita boleh nasihatkan dia, macam Puan dah bagi tahu, nasihatkan dia, dia dah dengan nasihat, okey tak apa. Yang kedua tu doa ibu tu. Doa ibu tu, itu yang paling kena
sentiasa dibuat. Doalah tanpa henti-henti, insya-Allah Allah akan angkat doa ibu sebagai doa yang mustajab, insya-Allah. Yang ketiga, kalau boleh kita bawa dia ke tempat-tempat yang ada pendedahan tentang kuliah-kuliah berkaitan dengan menjadi seorang lelaki sejati dan sebagainya. Kerana itu antara perkara-perkara yang perlu juga kita buatlah. Selain daripada usaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sentiasa usaha untuk bawa dia ke arah yang lebih baik. Ada kuliah, contoh ada program-program yang mana mendisiplinkan diri dia menjadi seorang lelaki yang hebat, yang keras, maka bawalah ke sana. Itu mungkinlah antara kaedah-kaedah yang boleh kita guna pakailah untuk mendidik dia tu, insya-Allah. Wallahu alam. Dia ni susah nak berubah sebab kawan duduk serumah pun memang sejenis dengan dia. Walaupun badan sadar apa semua, tapi lembut lah. Itu salah satulah keadaan yang dia agak susah sebab dia satu kumpulan macam tu. Jadi itulah kata doa daripada ibu lah yang paling mustajab lah untuk kita lontarkan. Kerana dia tak boleh kita nak halang dia payah juga sebab umur dah banyak. Kalau umur belasan tahun kita boleh tegur cara anak-anak. Bila dah dia masuk umur 30-an dia dah berikan dengan cara dia sendiri, susah untuk kita tegur, untuk kita beri nasihat secara direct. Tambahan lagi dia berada bersama rakan-rakannya dekat keadaan persekitaran yang begitu, maka dia agak susah sedikit. Tapi kalau kita boleh buat, contoh dia panggil dia jarang pergi jumpa kuliah-kuliah dan sebagainya, itu lebih baiklah. Itu yang lebih baik yang kita, insya-Allah dia akan mampu beri perubahan lah kepada dia tadi. InsyaAllah, Allah alam. Allah Ustaz. Ustaz, maaf saya tanya lagi satu. Kalau kita dapat ada seorang isteri mengadu kepada kita bahawa suami dia dah sebulan lebih tak balik dan dia tahu suami dia pergi ke satu tempat yang ada girlfriend lah macam tu. So dia adalah satu bilik. So dia pergi situ setiap malam dan balik pagi. Jadi kita tak nampak, kita pun tak tahu dia buat apa. Jadi saluran dia atau cara nak tolong dia tu macam mana, Ustaz? Okey, baik. Kita tak boleh nak sewenang-wenangnya lah kita nak judge dia secara terus tanpa kita ada saksi, bukti dan sebagainya lah. Jadi untuk perkara itu, kalau kita mampu untuk kita selidiki sendiri ataupun kita mintalah bantuan-bantuan orang yang ada kemampuan ambil gambar dan sebagainya, itu cara yang terbaik lah, kita boleh ada bukti tu. Tapi kalau kita sekadar dah sebulan kita merenung, menunggu saja, kita tahu perkara itu tapi tak buat apa-apa, itu tak ada guna juga. Jadi sekiranya kita boleh ada kawan-kawan kita yang kita rapat, yang kita percaya pada dia, ataupun saudara mara kita ke adik-adik kita ke, tolonglah tengok pada suami aku ni macam pelik sangat ni balik dan sebagainya, kita pergi lihat, ambil video sebagainya sebagai bukti, dan itu perkara yang kita boleh buat dan kita boleh rujuklah kepada mahkamah dan sebagainya, pada jabatan agama sebagainya supaya ambil tindakan lah. Jadi kalau tidak ada bukti, kita tak boleh buat apa. Sebabnya kalau kita lihat kepada situasi di taman-taman pun sama juga, ada kes-kes macam ni. Kita katakan komuniti taman tidak boleh buat ambush dan sebagainya secara direct, walaupun tahu tempat itu maksiat, kena ada saluran dia, kena ada bukti dia. Contoh ada bukti bahawa betul dia masuk rumah ni sekian berada sekian, maka ambil bukti tersebut, maka bawa kepada jabatan agama, bagi tahu jabatan agama datang bawa tim dia lah untuk buat rush dan sebagainya. Di situlah kita boleh proses-proses seterusnya, sama ada proses nak memberi kesedaran kepada dia atau proses kita nak bagi hukuman kepada dia, terpulang kepada keedah ataupun keadaan ketika mana dia tu dia kata ditangkap pun macam tu jugalah, ditangkap dan diserahkan kepada jabatan agama lah. Jadi itulah kaedah yang kita boleh buat lah. Sebab yang penting kita ada bukti, yang penting kita tahu bahawa perkara itu betul. Kalau sekadar kita rasa firasat kita semata-mata tidak menjanjikan apa-apa. Itulah, wallahu alam. Baik, terima kasih. Okay, ada lagi ke soalan dari jemaah, silakan. Saya rasa setakat itu cukup saya.
soalan daripada jemaah. Dan Okey, jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf. Dan terima kasih atas perkongsian ilmu yang cukup menarik dan amat penting bagi kita semua sebagai panduan menuju hari-hari yang akan datang. Dan dari pihak pengurusan, mohon maaf jika ada sebarang kesilapan daripada saya. Dan ucapan terima kasih juga kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir program majlis ini. Dan teruskanlah bersama-sama saya sebentar saja lagi duduk untuk membaca surah Ar-Rahman dan surah Al-Kahfi. Dan bagi menangguhkan majlis ini Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Ustaz. Tak, insyaAllah, terima kasih kepada semua yang hadir pada perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah itu pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Masih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Okay. Ustazah. Okay. Terima kasih Mohon Ustaz. sama. Mohon para jemaah sekalian, kita duduk bersama-sama, luangkan masa sedikit untuk kita sama-sama mengalungkan surah Ar-Rahman dan juga surah Al-Kahfi. Surah Ar-Rahman pada muka surat 531. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.